Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Jangan bertangguh, kelulusan segera berkaitan mempercepat kemasukan pelaburan termasuk kecepatan mendapatkan dokumen-dokumen diperlukan disifatkan penting untuk bersaing menarik kemasukan pelabur. Kaedah terbaik perlu direalisasi oleh kementerian terlibat, antaranya Kementerian Dalam Negeri. Menurut Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, tindakan pantas diperlukan kerana ini merupakan suatu persaingan. Mesyuarat Kabinet akan membincangkan berhubung isu spesifik mengenainya. We cannot delay because we're living in a very competitive period, competitive world. You delay by 6 months, there's another country that approve in 2 months. And you lose out, because of this lackadaisical and attitude. The country lose, and that's the point that we must continue to monitor. Menarik pelaburan dalam negara amat bergantung kepada keupayaan di peringkat penjawat awam yang menjalankan tugas dan memproses permohonan dengan cekap. Ia faktor yang menentukan Malaysia berada di baris hadapan dalam usaha itu. Dato' Seri Anwar memberitahu media Malaysia di New York. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN komited memastikan tiada pelajar tercicir untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA kerana masalah kewangan. Ia dilakukan dengan menyediakan wang pendahuluan pinjaman WPP RM1,500 kepada pelajar layak bagi menampung perbelanjaan awal ke IPTA. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Muhammad Yusof Afdal berkata, sejak diperkenalkan pada tahun 1999, seramai 969,046 pelajar mendapat manfaat melibatkan peruntukan RM1.43 bilion. Turut diperuntukkan RM46.34 juta kepada 30,893 pelajar yang berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda bagi kemasukan Oktober 2023. Bila berucap dalam majlis penyerahan surat tawaran WPP PTPTN di Lahad Datu, di Sabah 3,321 pelajar bagi sesi kemasukan Oktober ini layak menerima wang pendahuluan pinjaman dengan peruntukan RM4.98 juta. Lebih 1,000 mendapat manfaat program jualan rahmah kasih sayang anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN di Gua Musang, Kelantan. Penduduk beratur seawal pukul 8 pagi untuk mendapatkan harga barangan makanan asas yang lebih murah daripada harga biasa pasaran setempat. Antara barangan disediakan termasuklah barangan basah seperti beras, telur, gula, ayam segar, ikan dan sayur-sayuran. Menurut penduduk, inisiatif jualan rahmah yang dilaksanakan membantu golongan B40 terutamanya yang tinggal di kawasan luar bandar. Saya mari di sini untuk membeli barang-barang dapur lah, barang-barang asas lah. Sementara kata ada jualan rahmah di Gua Musang ni, jadi kita tidak melepaskan peluang untuk mari belilah. Sekurangnya dapat juga menampung barang-barang keperluan kita untuk seharian. Jadi bagi keperluan ni beras, minyak, gula, ayam mana yang boleh murah tu kita insya-Allah lah, mana keperluan hari-hari gitu lah, mana boleh murah sikit kita buat subuh. Gitu lah mana. Kita beli hari ni boleh bertahan berapa hari? Boleh bertahan dalam seminggu lebih gitulah. Mana kalau ada buat sebulan sekali tu lagi modal lah untuk kampung ke apa sini. Ya, kalau boleh kah, kalau ada kah, lah terus lah. Kalau gula ni kan ekonomi. Bantulah untuk membantu kita lah. Beli 40 ni. Harga biasa 40 lebih. Oh, 40 lebih. Harga ni bolehlah 36. Banyaklah jimatnya dah. Untuk RM4, RM5 kita lah. Boleh kita RM5 tu boleh beli harga lain lagi. Program jualan rahmah kasih sayang itu berlangsung selama 2 hari dan berakhir hari ini.
Lebih 500 penoreh getah, buruh kampung dan suri rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jeneri Sik menerima manfaat daripada program Jualan Rahmah. Program Jualan Rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah dengan kerjasama Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan Yayasan Jariah Malaysia YJM itu diadakan di Pusat Santuari dan Pembiakan Landak Raya di Kampung Tala, Jeneri Sik. Rata-rata pengunjung mula berkumpul di pusat berkenal sejak pukul 8 pagi untuk membeli barang keperluan pada harga yang lebih rendah daripada harga pasaran walaupun aktiviti jualan hanya bermula pukul 9 pagi. Selain itu, penduduk juga berpeluang untuk membeli pelbagai produk berasaskan landak raya pada harga rahmah. Program Jualan Rahmah tersebut secara tidak langsung dapat membantu meringankan beban penduduk, terutamanya golongan sasar. Kita tengok sambutan pada hari ini sangat-sangat ramai, sangat-sangat menggalakkanlah. Walaupun hari ini mereka oleh kerana tak dapat menoreh getah juga disebabkan cuaca hujan, mereka dapat melapangkan masa untuk hadir beramai-ramai bagi membantu, bagi menyertai program Jualan Rahmah pada kali ini. Dan kita harap program yang baik sebegini ini pihak kerajaan tambah lagi peruntukan, boleh teruskan lagi di setiap pelosok kampung di kawasan Luar Bandar. Ya, saya sangat mengalu-ngalukan. Kalau boleh tu kita buat lagi besar daripada ni. Tak. Lepas tu kalau boleh kita pergi buat tiap-tiap kampung lah. Tak. Kita adakan macam ni. Saya tengok ni cara buat rahmah ni sangat baguslah. Jadi kita pun boleh jugalah, boleh barang murah. Lepas tu kami pun di sini di Kampung Tala ni untuk menoreh getah saja. Lepas bulan tu hujan dah turun, tak boleh menoreh. Bolehlah ambil sikit-sikit. Bolehlah tampung-tampung. Alhamdulillah lah, baguslah memandangkan dengan keadaan dah ni musim hujan. Sekerat pun harga tak menentu. Dia kiranya ada jualan macam ni boleh membantu masyarakat kampung dengan pendapatan rendah, bajet dengan anak sekolah lagi. Sebanyak RM10,000 diperuntukkan aspirasi prihatin Malaysia menerusi program Jejak Prihatin di Perlis sepanjang tahun ini. Program tersebut berbentuk pendekatan turun padang ke rumah asnaf, pesakit terlantar dan mangsa bencana dengan sumbangan berupa barangan keperluan harian. Pengerusi Aspirasi Prihatin Malaysia Negeri Perlis, Hashimah Ismail berkata sebanyak 100 penerima bakal menerima manfaat menerusi jejak prihatin tanpa mengira latar belakang. Walaupun terdapat pelbagai pertubuhan bukan kerajaan NGO yang aktif menghulurkan sumbangan, setiap daripadanya mempunyai cara tersendiri dalam menyalurkan sumbangan. Beliau juga berharap lebih banyak NGO akan terus menjayakan misi kemanusiaan dan kebajikan bagi meringankan beban masyarakat, terutamanya di Perlis. Hashimah memaklumkannya pada program Jejak Prihatin dengan menzarahi 4 penerima sekitar berseri bersama Jawatankuasa Masjid Al-Hakim Padang Malau, Pertubuhan Kebajikan dan Kerja Amal Berseri serta Persatuan Kebajikan Joggers Perlis. Bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di Negeri Sembilan berada pada paras baik, iaitu tidak melebihi bacaan 50 sejak kebelakangan ini. Menurut Pengarah Jabatan Alam Sekitar JS Negeri Sembilan, Hamzah Muhammad, bacaan IPU itu diperoleh menerusi 3 stesen pemantauan kualiti udara JS iaitu di Seremban, Nilai dan Port Dickson. Rekod menunjukkan terkini status kualiti udara berdasarkan bacaan IPU berada dalam keadaan baik. Dan kita tidak menerima impak jerobu yang teruk sama ada daripada luar ataupun local source. Yang mana Jabatan Alam Sekitar sentiasa bekerjasama dengan PBT untuk menjalankan pemantauan aktiviti pembakaran terbuka sama ada di kawasan penempatan dan juga kawasan industri. Beliau temui selepas Majlis Prapelancaran Hari Alam Sekitar Negara HASN peringkat Negeri Sembilan di Stesen Jana Kuasa Tuanku Muhriz, Port Dickson.
Perkembangan banjir di Beaufort. Setakat pukul 12.30 hari, seramai 228 penduduk terjejas banjir daripada 72 keluarga masih berlindung di Pusat Pembinaan Sementara PPS Selagun. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, kesemua penduduk terjejas banjir merupakan dari 5 buah kampung di Beaufort, iaitu Kampung Suasa, Bangkalala, Berumbai, Bakalau dan Kampung Lago. Tinjauan kru RTM di PPS Lagun mendapati penduduk terjejas terus diberi bantuan termasuk bekalan air bersih dan makanan. Pelbagai agensi turut membantu penduduk terjejas banjir termasuk Pejabat Daerah Beaufort, Polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Rela, Jabatan Kesihatan dan Angkatan Tentera. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022. Stream secara percuma di mana-mana sahaja untuk menyaksikan kesemua acara secara langsung di 6 saluran melalui pautan laman web sukanasia2022.rtm.gov.my. Segala aksi perjuangan, kemaskini pencapaian dan jadual siaran acara harian akan dimuat naik di pautan ini. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Beralih ke info niaga, pendekatan mengutamakan digital dalam pengubahsuaian bangunan dilihat langkah terbaik untuk penyah karbonan. Menurut kajian Schneider Electric, ini berikutan bangunan mewakili kira-kira 37% daripada pelepasan karbon global. Justru pelepasan karbon operasi daripada bangunan perlu dikurangkan kerana separuh daripada bangunan masa kini dijangka masih boleh digunakan sehingga 2050. Hasil kajian ini menunjukkan pengurangan pelepasan karbon sehingga 70% boleh dilaksanakan sekiranya jumlah bangunan sedia ada ditransformasikan kepada cekap tenaga dan asetnya didigitalkan. Pasaran getah Malaysia dijangka catat jumlah dagangan lebih kecil dan cenderung mendatar minggu depan. Ini berikutan unjuran pengeluarannya yang lebih rendah. Mantan Presiden Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia Magma Dennis Lau memaklumkan musim terkujuh dengan hujan lebat telah menjejaskan produktiviti dan menghadkan hasil latex serta bekalan getah. Aktiviti dagangan pada minggu depan juga dijangka terhad berikutan tempoh dagangan singkat bersempena cuti umum Mauludul Rasul dan Minggu Golden di China. Sepanjang minggu ini, pasaran getah tempatan menyaksikan dagangan bercampur-campur dan seiring dengan prestasi pasaran niaga hadapan getah serantau. St. John Ambulance Malaysia SJM mengambil inisiatif membantu orang ramai menerusi kempen membeli gula-gula penyegar mulut sambil menderma. Inisiatif tersebut diambil bagi membantu SJM dari segi pembiayaan operasi dan logistik dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan. Dalam usaha tersebut, SJM telah menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama syarikat Nico Jeep Manufacture Sendirian Berhad. 20 sen bagi setiap pembelian yang dilancarkan. Sempena kerjasama tersebut akan disumbangkan kepada SJAM. Pengurusi SJM, Datuk Lai Seming yakin dengan MOU tersebut, keupayaan SJM boleh ditingkatkan dalam membantu mangsa ketika bencana atau kecemasan. Majlis MOU tersebut yang diadakan di antara wakil SJM dan Nico Jeep di Aekroh turut disaksikan oleh Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, Kek Chi Yi.
segmen lawatan kerja Perdana Menteri ke New York akan diteruti dengan tindakan susulan sekembalinya beliau dan Menteri Kabinet ke Malaysia menyampaikan kenyataan negara di pentas Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Sesi tanpa henti mesyuarat bilateral dan pertemuan perniagaan disifatkan pencapaian memuaskan dalam lawatan ini. Laporan Nurianti Nordin di New York, Amerika Syarikat. Kandungan kenyataan negara yang tegas menyentuh isu antarabangsa terutamanya berkaitan kepentingan keselamatan Palestin, Rohingya serta gesaan penyelesaian konflik Rusia-Ukraine mendapat pujian dan diraikan negara-negara yang mempunyai pandangan selari dengan Malaysia. Jadi tengoklah kalau negara Islam, negara berkembang, itu senanglah kalau kenyataan kita tentang soal Palestin, soal Afghanistan, soal Islamofobia, Eropah itu lebih senang sikit dengan kenyataan kita mengenai Ukraine. Walaupun kenyataan kita itu tidak mewakili pandangan Barat kerana kita memilih untuk menggesa kedua-dua pihak Rusia dan Ukraine berunding mencari penyelesaian yang adil bagi kedua-dua negara ini. Di luar UNGA ke-78, Datuk Seri Anwar dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendalami lagi langkah mengatasi Islamofobia. Kedua-dua pemimpin negara Islam ini akan mengepalai sendiri beberapa pertemuan dan perbincangan mengenai Islamofobia yang akan diatur. Selain Turki, kesempatan hadir di New York ini dimanfaatkan untuk mengukuh perbincangan dengan melakukan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran Syed Ibrahim Raisi, Perdana Menteri Iraq Muhammad Shia Al-Sudani, Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin dan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Juga mengadakan pertemuan dengan Duta Khas Presiden Amerika Syarikat mengenai iklim John Kerry dan dengan Pengerusi Eksekutif Extractive Industries Transparency Institute Helen Clark. Fokus mengembangkan ekonomi negara pula dibuat melalui pertemuan perniagaan dan sesi penerangan bersama syarikat-syarikat Fortune 500 yang merupakan barisan syarikat-syarikat besar di Amerika Syarikat berdasarkan pendapatan fiskal mereka. Juga sesi interaktif bersama Invest Malaysia New York yang mengkhusus kepada pelaburan dan suku. Tentunya saya mahu buat terbaik untuk negara, tapi saya bernasib baik kerana pasukan yang bekerja sama ada saya kata Kementerian Luar atau Kementerian Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa telah membuat beberapa persiapan yang awal. Dan semua agensi kita yang lain, MIDA dan Bank Negara, Suruhanjaya Security. Jadi bila kerja sebagai itu pasukan, kita lihat hasilnya baik. Menurut beliau, pelibatan semua ini akan memanfaatkan negara pada masa hadapan. Penglibatan aktif Malaysia di sesi ke-78 Perpimpinan Agung PBB jelas menunjukkan komitmen negara ke arah mengetengahkan isu-isu berkepentingan kepada Malaysia dan juga komuniti antarabangsa. Malaysia juga akan terus menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk memainkan peranannya sebagai organisasi antarabangsa utama yang diberi mandat untuk mengekalkan keamanan, keselamatan sejagat, hak asasi manusia dan pembangunan antarabangsa. Nurianti Nordin, RTM, New York. Kolokium Timbang Tara Antarabangsa 2023 Kedaulatan dan Kekebalan Negara dalam Timbang Tara Komersial yang ketiga dan terakhir akan berlangsung di London esok. Persidangan ini akan mengkaji isu-isu utama yang telah muncul daripada kes tuntutan Sulu di mana Perintah Mahkamah di Paris dan Mahkamah Rayuan The Hague telah memberi kemenangan kepada pihak Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said akan memberi ucap tama di persidangan sehari ini. Persidangan dijangka akan membincangkan cabaran-cabaran bidang kuasa dalam timbang tara pelaburan, kesan tuntutan pelaburan terhadap negara-negara dan kedaulatan serta keutuhan wilayah mereka dan peranan pembiayaan pihak ketiga untuk mendapat keadilan. Kolokium ini membawa bersama ilmu dan pengalaman rakan-rakan persidangan untuk menyampaikan penilaian akademik secara mendalam akan impak kes Sulu dan masa depan timbang tara antarabangsa yang melibatkan pelaburan asing dengan negara-negara berdaulat. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dijangka akan memberi ucapan penutup di persidangan ini setibanya dari New York.
Kolokvium ini diadakan di International Arbitration Resolution Centre dengan kerjasama Asian International Arbitration Centre AIAC, bahagian hal ehwal undang-undang BHEUU, Jabatan Perdana Menteri, SOS Arbitration and Dispute Resolution Centre serta Kerajaan Malaysia. Armenia menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menghantar misi pengamannya ke Nagorno-Karabakh. Ini selepas Azerbaijan merampas kembali kawalan di wilayah dipetikai itu yang sebelum ini dikuasai kumpulan pemisah selama beberapa dekad. Menteri Luar Armenia Ararat Mirzoyan dalam Perhimpunan Agung PBB berkata masyarakat antarabangsa perlu mengambil segala langkah yang perlu untuk menempatkan segera misi pengaman di Nagorno-Karabakh. Langkah itu bagi memantau dan menilai keadaan hak asasi kemanusiaan serta keselamatan di wilayah berkenaan. Dalam pada itu, tentera Azerbaijan mengetatkan kawalan di Nagorno-Karabakh. Ia ketika masyarakat antarabangsa menyuarakan kebimbangan berhubung nasib etnik Armenia yang masih terperangkap di wilayah berkenaan. Menurut jurucakap tentera, Kolonel Anar Zayov berkata pihaknya bersama dengan tentera Rusia untuk mengawal kawasan di daerah Shusha dan wilayah Stepanakert selain koridor Lachin, kawasan sepadan dengan Armenia. Ribut tropika Ophelia melanda pantai Atlantik. Wilayah itu mengalami hujan lebat dan angin yang tidak henti-henti menyebabkan banjir dan gangguan bekalan elektrik yang meluas. Hampir 8 juta orang seluruh Mid-Atlantik dari New York ke Carolina Selatan berada di bawah amaran ribut tropika dan banjir setakat tengah hari Sabtu. Selepas ribut melanda Emerald Isles, Carolina Utara sekitar pukul 6.15 pagi waktu tempatan, Ophelia bergerak ke pedalaman di laluan utara ketika ia menurunkan hujan lebat dan angin kencang. Beberapa tempat boleh menyaksikan hujan lebat dan angin berkelajuan lebih 80 km sejam yang menyebabkan banjir di bahagian Carolina Utara. Sekurang-kurangnya 34 orang maut di Benin, hampiran sempadan Nigeria apabila sebuah depo seluduk bahan api meletup. Kebakaran berlaku di bandar Semepoji di selatan Benin di mana ia merupakan lokasi kereta, motosikal dan teksi menyimpan minyak. Nigeria ialah pengeluar minyak utama dan penyeludupan bahan api adalah perkara biasa di dalam negara serta di sepanjang sempadannya. Justru kilang penapisan haram, pembuangan bahan api dan saluran paip menjadi punca berlakunya kebakaran. Menteri Dalam Negeri Benin Alassane Seydou memberitahu kebakaran serius telah berlaku di bandar itu tetapi tidak memberikan butiran bagaimana ia berlaku. Tambahnya 20 orang lagi sedang dirawat di hospital. Selama beberapa dekad, petrol bersubsidi kos rendah Nigeria diangkut secara haram melalui jalan raya ke negara jiran, terutamanya Benin di mana ia dijual semula di pasaran gelap. ...76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Perkembangan sukan, saingan letua Langkawi LTDL 2023. Perlombaan peringkat kedua LTDL bermula hari ini dari Jambatan Angkat Kuala Terengganu. Bagi mendapatkan perkembangan semasa, kita bersama wartawan Amirul Azad Muhammad Syafiee di lokasi. Silakan. Baik, terima kasih. Seperti yang sedia maklum, hari ini merupakan pusingan kedua buat semua pelumba LTDL edisi ke-27. Kesemua pelumba akan mengayuh laluan sepanjang 186.2 km dan akan melalui 3 kawasan pecut dan 2 kawasan kom. Pada 11 pagi tadi, kesemua pelumba telah pun dilepaskan tepat pada 10 pagi dari Jambatan Angkat Kuala Terengganu dan menuju ke Kota Baru Kelantan. Dari laporan semasa ketika ini, semua pelumba baru saja melepasi kawasan pecut di Bandar Permaisuri dan sekarang sedang menuju ke kawasan pecut ketiga di Peringat Kelantan.
Dan apa yang dapat saya kongsikan kepada anda pada ketika ini, keadaan cuaca masih baik, namun mengikut pada ramalan kajian cuaca Jabatan Meteorologi Malaysia, akan berlaku hujan lebat di 1-2 tempat pada sebelah petang. Jadi kita doakan agar segalanya berjalan dengan lancar, dan dapat juga saya kongsikan kepada anda, sepanjang perjalanan kita dapat saksikan sokongan padu yang diberikan oleh penduduk sekitar dengan berkumpul di setiap tepi jalan dan melambai para pelumba LTDL. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika ini, dan kami akan membawakan perkembangan semasa ke semasa kepada anda. Jadi kita kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Amirul. Perkembangan Sukan Asia Hangzhou 2022, skuad hoki negara membuka kempen kumpulan B dengan kemenangan besar 9-0 ke atas Thailand. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Gonshu Canal Sport Park, gol-gol The Speedy Tigers dijaringkan Muhammad Azroy Aizat Abu Kamal, Nik Muhammad Aiman Nik Rozmi dan Muhammad Aminuddin Muhammad Zain yang cemerlang meledak 2 gol. Manakala selebihnya disumbangkan Muhammad Firhan Ashari, Abdul Khalik Hamirin dan Muhammad Amirul Hamizan Azhar. Skuad negara akan meneruskan kempen menentang Oman Selasa ini. Sementara itu, turut memulakan langkah kanan pagi ini skuad rugby 7 sebelah yang menewaskan Filipina 24 berbalas 7 dan bakal menemui pasukan Hong Kong petang nanti. Oleh pasukan Thailand dan horn panjang telah dibunyikan. Piala Malaysia 2023, Johor Darul Takzim JDT tidak berdepan masalah melangkah ke separuh akhir Piala Malaysia selepas membenam Negeri Sembilan FC 4-1 dalam perlawanan suku akhir kedua di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Kemenangan itu memberikan skuad kendalian Esteban Solari mara ke separuh akhir dengan agregat 7-1. Gol pertama JDT hadir seawal minit ke-6 menerusi tandukan Baxton Da Silva hasil hantaran Juan Munes. 5 minit kemudian, Baxton sekali lagi menambah jaringan JDT menerusi tandukan hasil hantaran Munes. Kalpa Negeri Sembilan terus dihukum minit ke-29, kali ini menerusi Juan Munes menerusi sepakan percuma. Gol sagu hati Negeri Sembilan hadir minit ke-39 menerusi Zamri Pen Ramli. Gol terakhir perlawanan dijaringkan Fernando Prastiari minit ke-90. JDT akan menanti sama ada Sabah atau Perak yang akan membuat perhitungan di Ipoh Perak esok. Baik, saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuh harapan. Assalamualaikum.